Ma hiya al-wa'idul waridu fi dhalik? Apa ancaman yang warid pada perkara tersebut, iaitu tahzir pada mengkafirkan muslimin. Qad thabata fi hadits sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kaffara ar-rajulu aqahu faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at ilayhi. Kalau seorang itu mengkafirkan, seorang lelaki itu mengkafirkan saudaranya, maka qad ba'a biha ahaduhuma, maka terkena perkara ini kepada salah seorang daripada mereka. In kana kama qala, kalau kata perkara tersebut seperti yang disebut, terkena kepada yang dikafirkan. Wa illa raja'an ilaih, kalau tidak akan kembali kufur itu kepada orang yang menyebutkan kafir tadi kepada saudara. Jaga elok. Ni bukan benda yang main-main. Kamu senang sebut kafir kepada seorang, kalau benda tu memang sungguh kafir, khair. Kalau dia tidak kafir, kamu akan jadi kafir pada Rasul. Kembali benda tu kepada kamu. Tak takut kan? Itu sudah cukup untuk kita nak menghalang diri kita. Hadis ini sudah cukup untuk menghalang seorang tadi daripada cepat mengkafirkan seseorang, kerana dia tidak selamat, kerana dia bainal khatarain, sama ada dia mengeluarkan saudara daripada Islam ataupun dia memasukkan diri dia ke dalam kufur. Dua-dua bahaya. Maka elakkan. Qala al-Imam Abu Bakr al-Baqillani rahimahullahu ta'ala. Sebab tu kalau dalam kitab tauhid, kalau disebut qala al-Qadi, yani Qadi Abi Bakr al-Baqillani, yang dimasukkan qadi dalam kitab tauhid adalah al-Imam Abi Bakr al-Baqillani rahimahullahu ta'ala. Inna idh qala alfi kafirin fil islami bi syubhatil islamin wahidatin ahwanu min takfiri muslimin wahidin bi alfi syubhati kufrin. Memasukkan alfi kafir, 1000 kafir ke dalam Islam dengan satu syubhah Islam, itu lebih ringan. 1000 orang kafir kita masukkan dia dalam Islam dengan nampak dia melakukan syubhatul Islam. Apa syubhatul Islam? Satu je, dia ucap la ilaha illallah, ataupun nampak dia solat. Kita nampak dia melakukan perkara tersebut, kita masukkan dalam Islam, itu lebih ringan, kata Al-Imam Abu Bakar Baqillani, min takfiril muslimin wahidin, daripada kita mengkafirkan seorang muslim bi alfi syubhati kufrin, yang melakukan 1000 syubhah kufur. Kita nampak muslim ni melakukan 1000 syubhah kekufuran, mengeluarkan dia, mengkafirkan dia, itu lebih berat daripada kita memasukkan 1000 orang Islam, 1000 orang kafir ke dalam Islam dengan satu syubhah ataupun satu gambaran yang menunjukkan bahawa dia seakan-akan Islam. Boleh faham? Maksudnya 1000 orang kita masuk dalam Islam dengan seorang muslim yang kita keluarkan daripada Islam, lebih berat seorang ni kita keluarkan daripada Islam. Itu maksudnya. Intaha. Fa idza kana hadza fi takfiri muslimin wahidin, kalau ini pada seorang muslim, seorang muslim pun dah bahaya, fama balu man yatajasaru ala takfiri jumhuril muslimin. Nampak? Apatah lagi yang mengkufurkan jumhur muslimin. Ni orang kampung ni semua ahli syirik. Ni tengok dalam sejarah Wahabi, dia kata apa? Ahli Taif adalah ahli syirik. Wahabi ni sesuai lah di Saudi, tapi di tempat kita tak pernah sesuai lah. Ada bahasa gitu. Di Saudi sesuai, sebab Saudi ni dulu, zaman dia dulu ni, banyak syirik dan khurafat yang dilakukan oleh mereka. Kamu tak terbayangkan dalam otak, takkan waktu tidak ada ulama' di Makkah Al-Mukarramah. Saya dulu bila baca kisah ni, bila dengar orang cerita macam ni, saya terbayang dalam waktu tersebut Mekah adalah bumi jahiliah. Nampak ada jahat punya sejarah. Seakan-akan tidak ada alim di bumi Mekah pada waktu tersebut. Dia kata dibunuh orang Taif. Ni dicerita sendiri. Siapa yang cerita ni? Wahabi sendiri cerita. Kitab ni dikarang oleh Wahabi sendiri. Wahabi yang terlibat dalam pembunuhan umat Islam di Taif. Ni bukan orang luar cerita, bukan Syekh Zaini Dahlan yang sebut. Ni disebut oleh murid kepada Muhammad Abdul Wahab. Bukan murid dia, anak Muhammad Abdul Wahab sendiri. Dan dia menyebut, kata kami Wahabi, nahnu Wahabiyun. Wahabi kata Wahabi ni tak wujud pun. Wahabi ni istilah yang direka oleh puak-puak barat ni untuk pecah belah kaum umat Islam. Tu kita kata kalau bodoh, duduk diam. Jangan duk cakap banyak. Ini Wahabi sendiri yang sebut. Anak Muhammad Abdul Wahab sendiri mengaku dia Wahabi. Lepas tu hampa duk kata Wahabi tak ada. Hampa ni lebih kurang Syiah juga. Tolak Muhammad Abdullah bin Sabah, kata Abdullah bin Sabah ni tak wujud. Kitab tu ada. Nanti saya snapkan dia punya bahasa anak Muhammad Abdul Wahab tu. Penting tu.
Snap ni masuk dalam Facebook. Saya pun malah ada rock-rock Wahabi dalam Facebook ni. Saya suka cerita pasal kekeluargaan gitu. Ya. Kita snap sikit tengok Wahabi nak kata apa. Melompatlah depa. Dia sendiri sebut Wahabi. Lepas tu depa konon kata Wahabi ni sebenarnya, kalau Wahabi diambil dari Muhammad Abdul Wahab, kenapa tak sebut Muhammadi? Muhammad Abdul Wahab ni ambil Wahabi buat apa? Jadi Wahabi ni bukan daripada Muhammad Abdul Wahab, daripada Abdul Wahab Rustum. Kena ke Abdul Wahab Rustum pula dah. Dia konon aku kata habis semua sejarah dia pergi kacau bila habis semua. Kemudian dia pecah belahkan lagi sejarah. Dikatakan umat Islam di Taif sebagai orang-orang yang melakukan syirik, menyembah kubur dan sebagainya. Padahal ahli Taif adalah ahli sufi, orang yang berpegang dengan tariqah sufiyah di Taif. Dan mereka ni adalah ahli orang yang bertawassul di maqam para awliya tu je. Kerana bertawassul dia anggap syirik, maka dibunuh ahli Taif pada waktu tersebut. Kenapa dia jadi kuat sangat? Kerana mereka terlibat dengan British. Faham? Terlibat dengan British. Dia terlibat dengan British. British masuk ke Makkah pada waktu tersebut dan diserahkan Makkah ni kepada kelompok ni, Muhammad Abdul Wahab. Dan ini sejarah yang tak boleh ditipu. Benda ni dikarang oleh para ulama, khususnya ulama Turki Uthmaniyah. Kerana Wahabi lah yang menggugurkan Turki Uthmaniyah, yang merosakkan kerajaan Turki Uthmaniyah ketika tersebut, yang membunuh governor dan juga menghalau para tentera Turki Uthmaniyah daripada bumi Makkah, Hijaz, adalah tentera Wahabi. Dan mereka dapat bekalan senjata daripada siapa? Daripada British. Ini sejarah yang tidak boleh tertipu. Ini tercatat dalam karangan para ulama, khususnya ulama Turki Uthmaniyah. Buka balik dalam kitab-kitab Turki Uthmaniyah, kamu akan jumpa. Tak payah buka kitab Turki Uthmaniyah lah, buka kitab Wahabi sendiri. Dia sendiri sebut, kami berbangga masuk ke dalam Taif dan kami bunuh orang-orang yang ada di Taif, termasuk kanak-kanak yang ada dalam buayan. Itu dia. Dibunuh semua. Kerana ni adalah saki-baki keturunan ahli syirik. Ni disebut oleh anak Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam kitab yang dikarang oleh dia sendiri. Ini tidak tahrif kitab ni. Ada jual di Saudi kitab tersebut. Ini kitab sejarah Najd, Tarikh Najd, yang dikarang oleh seorang Wahabi, anak murid ataupun anak kepada Muhammad Abdul Wahab. Ustaz ni ma'ruf, tiba-tiba pergi sebut Muhammad Abdul Wahab sesuai lah di Saudi, sebab Saudi banyak buat syirik. Ya Allah. Menafikan terus adanya ulama pada waktu tersebut. Faham tak? Tu tak kira lagi sembelih ulama. Nak tengok macam mana Wahabi sekarang ni, tengoklah macam mana ISIS sekarang buat di bumi Syria. Itulah. Macam itulah mereka. Bakar orang, sembelih orang, bunuh orang yang tak bersalah. Ni yang berlaku pada sekarang. Jadi surah tu berulang balik. Surah tu berulang balik. Cuma beza dia sekarang, rambut mereka panjang. Wahabi dulu kepala botak semua. Sungguh Muhammad Abdul Wahab disuruh botak, semua botak, termasuk perempuan. Perempuan botak habis semua. Jadi gila babi pula tu. Bengong Pak Wahabi ni. Tak tahu macam mana boleh sonok dengan Wahabi. Sonok Wahabi sebab apa? Sebab suka baca sejarah yang salah. Dia bila baca sejarah yang kutuk Wahabi, dia kata ni nampak macam teruk sangat kata kat Wahabi ni. Kan? Kata teruk sangat. Bila kena kat ulama-ulama, ulama umat dulu jahil no. Jahil semua, sembah kubur apa semua itu dia. Seakan-akan di Madinah tu kira tak ada langsung orang yang beriman lah. Di Mekah tak ada orang beriman langsung. Taif tu semua ahli syirik. Semua puak jenis sembah kubur semua lalu kat kubur. Lalu kat kubur itu. Nampak tak mereka punya gambaran dalam buku mereka? Tengok mereka tulis dalam buku mereka, sehingga menyebabkan kita gambarkan umat Islam di Mekah macam tu. Padahal tidak macam tu. Tak macam tu pun. Berbeza dengan apa yang mereka gambarkan dalam kitab-kitab mereka. Semuanya suuzon, dan semuanya adalah keburukan untuk disampaikan kepada umat. Allah. فما بال من يتجاسر على تكفير جمهور المسلمين ويحكم عليهم بالشرك بمجرد ما صدر منهم من التوسل والتبرك بآثار الصالحين. Hanya dan dihukumkan kepada jumhur muslimin ini dengan syirik sekadar semata-mata apa yang dilakukan oleh mereka, iaitu dengan tawassul, tabarruk dengan asar salihin, ma'a tahaqquqi imanihim
wa imtila'i qulubihim bi tauhidillahi rabbil alamin. Dalam keadaan mereka penuh dalam hati ini tauhidkan Allah Ta'ala, tapi dikufurkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kerana tawassul, hanya kerana tabarruk dengan asal solih.